kemantapan ilmu hadis dan ingatan beliau pada waktu tersebut.
dibuat dalam keadaan yang salah. Nak tengok dia dapat tangkap ataupun tidak. Akhir sekali panggil pelajar-pelajar tadi membacakan hadis di hadapan beliau. Maka dia pun mengatakan hadis itu salah dan dikeluarkan pula hadis yang betul berkaitan tentang benda-benda yang disebutkan oleh budak-budak ataupun pelajar tadi. Begitu juga diminta kepada beliau untuk dibacakan hadis yang beliau hafal. Daripada depan ke belakang dia boleh baca. Dia orang minta baca hadis belakang ke depan. Sama juga dia boleh menyebut daripada belakang pergi ke depan. Inilah kehebatan yang Allah berikan kepada beliau Imam Bukhari, sehingga hadis-hadis beliau kalau digabungkan Sahih Imam Bukhari dengan Sahih Imam Muslim, maka dinamakan hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir ini kalau ditolak murtad keluar dari Islam pada darjatnya yang cukup tinggi dalam bab kesahihan, syarat-syarat yang telah diletakkan oleh Imam Bukhari sendiri terhadap hadis-hadis beliau. Setiap hadis yang dia dapat, maka dia akan solat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, iaitu solat istigharah, barulah dia tulis masukkan hadis tadi di dalam kitab beliau, iaitu kitab Sahih Bukhari. Itu Imam Bukhari. Kemudian yang kedua terdapat juga kat sana satu tempat, iaitu orang yang kat Malaysia ni kita terkenal dengan tarekat Naqsyabandi. Tarekat Naqsyabandi. Kita yang kita tahu, sebahagian daripada kita tahu Tok Guru tarekat Naqsyabandi yang wujud pada hari ini adalah Syekh Nazim. Ramai di antara pembesar-pembesar anak-anak raja yang ikut serta dalam tarekat ini, iaitu yang diketuai pada hari ini oleh Syekh Nazim yang sekarang ini berada di Cyprus, Kepulauan Cyprus. Dia duduk kat sana. Dan tarekat itu dinamakan tarekat Naqsyabandi. Dan Naqsyabandi yang ada pada hari ini dengan konsep Imam Naqsyabandi yang asal, pelopor asal pada tarekat ini, bagi saya rasa lah mungkin banyak perbezaan-perbezaannya. Kenapa? Syekh Naqsyabandi yang dahulunya, dia bukan hanya sekadar bertarekat, dan dia juga menjaga syariat, dan dia juga berjihad melawan orang-orang kufar yang cuba masuk ke Uzbekistan pada waktu tersebut. Adapun hari ini orang yang masuk tarekat Naqsyabandi ini, dia tarekat semata-mata terikat, tarekat dan terikat. Dia tak buat apa-apa, dia tak berjihad, bahkan sampai ke tahap perkara-perkara yang masuk perkara-perkara yang syubhat, antaranya zikir dalam keadaan ikhtilat, bercampur lelaki dan perempuan, tak tutup aurat pun tak ada masalah. Maka ini perkara-perkara yang salah yang berlaku pada hari ini. Baik, diceritakan pada waktu tersebut, Syekh Naqsyabandi ini adalah seorang anak murid daripada Yaman. Anak murid ini datang, orang yang dah alim lah, tapi dia datang kerana nak ambil tarekat daripada Syekh Naqsyabandi ini. Jadi nama dia Abdullah Al-Yamani, datang daripada Yaman, duduk kat sana. Sampai ke satu tahap Syekh Naqsyabandi ini kata, engkau orang yang hebat, patutnya engkau kena keluar pergi berdakwah, ajar masyarakat semua kepada Islam, ajar orang kepada Islam. Jadi dia pergi kat satu tempat, iaitu Bukhara, tempat Imam Bukhari. Waktu itu Imam Bukhari dah wafat. Duduk dekat Bukhara tersebut, maka dia ajar orang, mengajar manusia yang ada dekat Bukhara. Bahkan Bukhara itu adalah perkampungan sejarah ataupun bandar sejarah, semuanya dengan bangunan-bangunan yang lama. Sebagaimana kalau kita tengok baca cerita tentang Ali Baba dan 40 orang penyamun datang daripada Bukhara. Saya ingat Ali Baba ni orang Arab, dan kerana Baba ni tak pernah disebut orang Arab, tak gunakan istilah Baba. Kita mempelai Ali Baba Kirabi itu daripada mana. Rupanya Ali Baba ni cerita yang dicetak daripada Uzbekistan. Ali Baba, kemudian Fujar ataupun Juha, dan dengan Kaldan Aladdin, Alauddin, sama juga, semua datang daripada sana, bukan datang daripada negara Arab. Baik, jadi dia kawasan tu kawasan yang dipenuhi dengan masjid-masjid, bangunan yang macam masjid tapi bukan masjid. Bangunan itu adalah madrasah. Dikatakan waktu Mongol datang menyerang Raja kan? Genghis Khan datang nak menyerang Uzbekistan pada waktu tersebut, orang-orang Islam di sana dia gambus masjid-masjid mereka tadi dengan tanah, dengan pasir, sehingga dia sampai kat sana dia tak nampak masjid dan madrasah tadi kerana dah digambus dengan tanah. Hari ini banyak lagi masjid yang tergambus di bawah tanah yang dia dapat atas dan di bawah itu masih lagi sedang berkorek sampai ke hari ini. Dikatakan disebabkan dalam peperangan masjid itu digambus. Baik, maka Syekh Abdullah Al-Yamani ini dia duduk kat sana, dia buka kelas-kelas mengajar, didik orang dakwah kepada manusia. Sampailah
dia akan bunuh semua orang. Daripada kita berlawan, kita mati, baik kita sembah diri saja, biarkan dia masuk dan ambil negara kita. Kata Syekh Abdullah Al-Yamani, dia kata kita orang Islam, bila mana orang ambil negara kita ataupun orang datang serang kita, menjadi kewajipan untuk kita mempertahankan tanah air dan berjihad melawan orang-orang yang kafir ini. Sebagaimana firman Allah, "Uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Diizinkan kamu berperang sekiranya kamu diperangi. Maka dia kata, kami akan pastikan pada malam ini kami akan masuk ke kemah-kemah tentera Mongol dan kami akan bunuh mereka di dalam kemah. Kata-kata, terpulanglah, tapi kalau aku tak nak lawan. Orang nak lawan, orang sila pergi lawan. Tapi aku tak nak berlawan, aku akan serahkan kalau sekiranya mereka masuk. Ditakdirkan Allah, kumpulan Syekh Abdullah Al-Yamani ini mampu menawan dan mampu membunuh tentera-tentera Mongol pada waktu tersebut. Jadi raja nak bagi anugerah kepada dia. Bagi anugerah, dia tanya, apa yang kau nak? Jawab Syekh Abdullah Al-Yamani ini, aku tak nak apa-apa, melainkan aku nak tanah dan juga satu bangunan binakan untuk aku. Aku nak jadikan bangunan itu sebagai madrasah, tempat menuntut ilmu bagi seluruh orang Islam. Maka jadilah di situ satu madrasah yang dibina, yang mempunyai 114 buah bilik, wujud sampai ke hari ini. Tujuan dijadikan 104 buah bilik ini kerana nak mengikut surah yang terdapat di dalam Al-Quran, 114 surah, dan setiap bilik itu ada seorang pelajar. Sampai ke hari ini masih wujud. Jadi saya terkejut. Saya cerita semalam dekat surah sebelah, saya kata saya banyak pergi ke negara-negara, ada negara yang kita pergi sampai ke tahap kita mengalirkan air mata, sedih dan juga seronok. Tetapi yang berlaku di Uzbek adalah yang pertama sedih tapi saya tak menangis. Sedih melihat keadaan umat Islam. Waktu nak makan, dia hormat, dia tengok kita nak makan, dia baca bismillah waktu nak makan. Lepas dia makan, dia tuang betul awak mulakan dengan bismillah. Kemudian yang selepasnya hentam saja, apa pun tak apa. Kemudian nak makan juga, makanannya bercampur halal dan haram. Pandai-pandai kita, dia kata okey yang ni pork, okey yang ni boleh makan. Terpulanglah dia kata, dia buat salad. Salad tu dicampur sayur, campur dengan apa namanya, sausage. Sausage tu sausage daripada babi. Okey, dia beritahu kita, dia kata sayur ni campur dengan sausage babi. Dia kata kau nak makan, kau tolak dengan sausage tadi kat tepi, kau makan sayur cukup. Maknanya begitu, itu yang dia orang faham. Itu nak menunjukkan betapa jahil orang-orang kat sana. Nak cari orang yang pakai tudung hampir-hampir kepada mustahil untuk jumpa. Hampir-hampir. Saya sepanjang saya duduk kat sana 3 kali sahaja saya bertemu dengan orang yang pakai tudung. Itu pun saya rasa bukan orang duduk satu tempatan, tapi barangkali mungkin datang daripada Pakistan ataupun daripada negara-negara sekitar. Pada muka mereka muka yang berbeza. Ada yang muka masalah, ada yang muka macam Cina, ada yang muka macam orang India. Maka kita tak dapat kenal pasti. Okay, secara tepat biasanya muka nak macam Cina sikit untuk menurut Bokorok. Baik. Jadi bila berlaku keadaan macam tu, Syekh Abdullah Al-Yamani ini dia minta, jadi raja penghargaan berikan kepada dia satu tempat tanah dan juga bangunan. Dia buat 114 buah bilik. Saya hari itu pergi tak tahu pun yang kewujudan madrasah tak termasuk dalam kita punya itinerary untuk pergi melawat mana-mana madrasah. Kerana tak, memang orang yang, maksudnya orang yang betul-betul beriman lah masuk kita, patuh ni pergi masjid, baik mengamalkan ajaran Islam ni, terlalu sukar nak jumpa. Nak pakai cari orang yang pakai tudung pun susah. Masjid tak jumpa langsung masjid. Masjid-masjid yang kami lawat ni semua masjid yang dah jadi tempat sejarah. Tidak ada solat kat dalamnya. Solat tak ada langsung. Yang hanya pergi untuk ambil gambar semata-mata. Masjid yang raya saya cuba tanya, ada tak masjid? Dia orang kata ada masjid, tapi masjid kami masjid yang tidak ada menara. Pada zaman Soviet tak dibenarkan masjid dibina dengan menara pada waktu tersebut. Bahkan dia cuba alihkan setiap tempat-tempat tadi, kiblatnya dialihkan ke arah yang lain. Kenapa? Orang Soviet adalah orang yang berpahaman komunis, tidak ada Tuhan. Jadi dia tak nak orang Uzbekistan ini orang yang beriman, percaya kepada Tuhan, dan dia terapkan pahaman komunis kepada orang-orang Uzbekistan sendiri. Kesan dia daripada penjajahan yang lama, kerana mereka baru saja merdeka tahun 1991. Maka sebab itulah keadaan masyarakat mereka sama sebagaimana keadaan masyarakat kita pada tahun 60-an dahulu. Nak cari mak-mak kita yang pakai tudung cukup sukar.
Mak saya, bapak saya ustaz, mak saya tak pakai tudung pun. Waktu umur 30 tahun tak pakai tudung, baju pula ada lagi. Dia pakai beg tangan, tak kat lengan tu kan. Tak pakai tudung lagi. Bila pakai tudung? Saya rasa tahun 80-an, 70-an, 80-an baru pakai start pakai tudung pada waktu itu. Belum tu tak pakai tudung. Maknanya sama juga dengan mereka kerana baru saja merdeka. Bila baru mereka proses Islamisasi itu bergerak perlahan. Kenapa bergerak perlahan? Dan kita rasakan dia bergerak perlahan ni beberapa sebab. Yang pertama, kerajaan yang ada bukan kerajaan yang menakkan kepada Islam. Mana-mana kerajaan yang tak nak kepada Islam, dia takkan peduli sebab dia tak ada sensitivity. Kalaulah bini ketua menteri, bini Perdana Menteri tak pakai tudung, takkan dia nak suruh orang lain pakai tudung. Kalaulah dia tu dia minum arak, takkan dia nak kata kawan-kawan jangan minum arak. Maka ini yang berlaku. Kebetulan pada waktu yang sama, kerajaan yang sosal, kerajaan yang tak nak kepada Islam, dan tidak ada pula pembangkang yang berjiwa Islam. Ini pun masalah pula. Sebab tu kadang-kadang kita rasa betul di dalam kita, sekurang-kurangnya kita ada kerajaan. Walaupun dia tak amalkan Islam yang banyak, dia buat sikit. Dia buat sikit. Waktu yang sama ada desakan daripada orang-orang yang berfikrah Islam ni mendesak. Maka bila ada desakan, sekurang-kurangnya ada orang yang meminta, menyuruh, menekan. Secara tak langsung ada juga pergerakan untuk Islam tu ada juga sedikit. Nah, dibandingkan dengan di sana, pembangkangnya tidak ada. Kerana dia datang dari sistem komunis, pantang dibangkang, tak boleh bangkang langsung. Hanya kerajaan yang ada saja mutlak untuk nak menentukan apa saja yang berlaku kepada masyarakatnya. Dan dia orang tak berkesempatan di sekolah, tidak ada pendidikan Islam. Nak tahu pasal solat, ikutlah kalau ibu bapa ajar, dapatlah. Jadi saya berjumpa dengan beberapa orang kat sana, antaranya orang yang bawa kami tuliskan. Tanya dia solat tak? Dia kata, di sini di Uzbek ni orang solat. Dia kata solat, kami solat dekat guna masjid 2 kali setahun, iaitu Hari Raya Aidilfitri dengan Hari Raya Aidil Adha. Kenapa dirayakan? Kerana dia jadikan ibadat itu dah bertukar menjadi adat. Jadi adat. Sebagaimana orang Kristian sambut Merry Christmas, begitu juga orang Islam, dia sambut perayaan dia setahun 2 kali. 2 kali saja mereka pergi ke masjid. Kalau baik sikit, maka dia akan pergi masjid pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni yang pergi ke masjid semua orang tua-tua mereka. Semua orang tua-tua. Kalau ada slide, kita boleh tunjuk gambar. Saya ambil gambar dengan orang tua-tua hari Jumaat. Orang tua-tua datang, dia tak masuk masjid. Dia tunggu bila? Tunggu khatib naik atas mimbar, baru dia masuk. Tak masuk masjid ramai-ramai. Sebelum khatib naik atas mimbar, semua kat berdiri kat luar, duduk lepak kat bawah pokok ramai. Dan dia pakai kopiah dia yang 4 segi tu, duduk lepak kat bawah pokok ramai. Khatib, bunyi khatib berdehem kat atas mimbar, baru dia tak masuk dalam masjid. Dia sama juga jadi macam orang tua-tua kita dulu-dulu kalau begitu keadaannya. Baik. Maka saya tanya dia, solat ke tidak? Dia kata Allah tu Maha. Allah tu Maha. Dia kata cukup Allah tu berada di dalam hati. Allah berada di dalam hati, maka fahaman ini sebahagiannya datang daripada fahaman Syiah dan bercampur dengan sedikit dengan fahaman Syiah, dan mungkin juga barangkali tarekat-tarekat yang sesat hanya sekadar cukup Allah ada di dalam hati dah pun memadai, tak perlu lagi nak solat. Sampai begitu sekali. Yang baik sikit, dia orang akan pergi solat pada hari Jumaat. Jadi saya pernah berjumpa dengan yang bawa kami itu, nama dia Kamal. Orang Islam, nama Kamal. Jumpa kita bagi salam penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saja yang mereka tahu. Assalamualaikum saja yang mereka tahu, yang lain-lain mereka tak tahu. Sebab itulah betul apa yang Nabi sebut dalam sebuah hadis yang kita pernah bacakan dahulu, iaitu hadis akhir zaman. Akan datang akhir zaman kelak satu keadaan di mana orang-orang tua yang hidup pada zaman itu mengucapkan kalimah Allah. Kemudian ditanya oleh cucu cicit mereka, anak-anak mereka, apa yang atuk sebut? Atuk tu pun cakap, atuk pun tak tahu apa yang atuk sebut. Atuk ambil perkataan ini daripada atuk. Dia ambil perkataan ini daripada orang dahulu. Dia pun tak tahu daripada mana dia dapat. Dan kita takut kita ni besok akan jadi macam tu. Sebab apa? Kita tak berdiri di atas perasaan, kita main buruk semata-mata. Ikut orang sebut Allah, kita pun Allah. Orang Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kenapa kita sebut? Kita tak tahu. Dan ini yang berlaku. Mereka sebut Assalamualaikum. Sebab apa Assalamualaikum? Tanya dia, apa maksud Assalamualaikum? Assalamualaikum dia kata ucapan macam good morning, macam hi. Iaitu sebagai greeting semata-mata dan tidak ada unsur agama kat situ. Kenal dia orang dengan ucapan salam sahaja. Yang lain daripada tu memang kita tak akan kenal lagi. Dan ini yang Nabi kata. Nabi kata akhir zaman akan ada orang yang menyebut kalimah
kami pun tak tahu kerana kami ambil perkataan ini daripada nenek moyang kami. Maka kata Nabi, mudah-mudahan mereka akan terlepas daripada neraka. Mudah-mudahan. Maknanya kerana zaman itu zaman yang dah pun terlalu rosak, tak boleh nampak apa lagi dah. Hanya satu perkataan tu saja yang kita dapat kenal, orang itu adalah orang Islam. Adapun yang lain-lain maka tidak wujud dalam masyarakat tadi. Saya tanya dia, saya tanya Kamal, apa yang kamu faham tentang Islam? Saya tanya dia, apa yang dia faham tentang Islam? Apa dia kata? Dia kata, yang saya faham tentang Islam, dalam Islam ada benda yang kita boleh makan, ada benda yang kita tak boleh makan. Sebab kita banyak dulu sembang dengan dia soal makanan. Jadi dia ingat Islam tu dalam soal makan dan minum, ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Saya tanya, yang tak boleh makan kita panggil apa? Dia kata haram. Dia bagus. Yang boleh makan halal. Baik. Dia kata kalau dalam bab makanan ada halal dan haram, bagaimana pula dalam hal-hal yang lain? Ada tak ada halal dan haram? Waktu itu dia dah konflik, dia kata dia tak tahu betul. Dia tak tahu. Baik. Maknanya kat sini nak tunjukkan kejahilan yang berlaku. Sebab itulah seorang ulama pernah menulis, Al-Ustaz Fatki Yakan almarhum dah meninggal dunia. Dia pernah menulis satu buku. Dia kata, di dalam kebisuan ulama, di dalam kelesuan ummah. Dalam kebisuan ulama dan di dalam kelesuan ummah. Ulama bisu, ummah akan jadi lesu. Bila ulama bisu, ummah akan jadi lesu. Dan ini yang berlaku. Sebab itu kepentingan. Kepentingan ada pihak yang tegur. Pihak pemerintah, iaitu umarah dengan pihak ulama. Ulama dengan umarah ini dia tak boleh nak dipisahkan. Dia mesti berada sekali. Tujuan ulama ni bukan minta nasihat daripada umarah. Umarah yang kena minta nasihat daripada ulama. Hal ini berbeza. Okey, umarah kata, kamu ulama, keluarkan fatwa. Okey, ulama pun barulah keluar fatwa bila diminta. Tak diminta, tak dikeluarkan fatwa tadi. Sedangkan ulama ni sebagai pendesak dan penentu, menunjuk jalan-jalan yang lurus. Bila mana tidak ada ulama yang bersuara, itulah keadaan yang berlaku. Sebab tu kita kata kita nak masjid kita, surau kita ni hidup tak sebagaimana apa yang berlaku di Uzbekistan. Bila masjid dibekukan, tak boleh langsung azan, tak boleh dikumandangkan. Saya pergi kat satu masjid solat isyak, tanya-tanya orang kampung, ada satu masjid bentuk buat segi, tak ada menara, tak ada kubah. Masuk kat dalam baru kita tahu itu adalah masjid. Dalam masjid tu solat masjid ada 3 orang saja, tu pun orang tua yang umur dah 60 tahun lebih, jalan pakai tongkat. Dia tengok kita datang solat, dia seronok sangat-sangat. Sebab tak pernah tengok. Kemudian yang datang solat ni pula adalah pelancong. Dia orang ni pula orang yang sosial, yang terlalu teruk lah. Kalau kita katakan minum arak ni, dalam peti sejuk mana-mana kedai, dia akan ada arak dan air biasa ni dicampurkan. Sampai ke satu tahap, dia jumpa kita ni, anak-anak darah dia kira nak ambil gambar. Dia tak pernah tengok pelancong. Tengok kita saja. Dia nak ambil gambar, apa dia buat? Dia datang, kita dia pegang tangan. Pegang tangan kita, ada yang datang peluk kita untuk ambil gambar. Dia sekejap nak ambil gambar, datang peluk kita. Ustaz pun tumbang. Aduh. Saya pergi tiba-tiba dalam itinerary itu ada satu fashion show. Dia kata ni nak asli fashion show ni, tak apalah, pergilah kita pun. Dia orang bagi pula kita special kursi duduk depan sekali. Mula keluar pergi lagi pakai tudung atas kepala. Fashion show kononnya, Islamic fashion show. Okay, kita pun tengok kali pertama keluar pakai baju. Kali kedua makin kurang lah kali. Tinggal pakai yang dalam sahaja. Dia orang kat belakang kata ustaz, capar banyak-banyak ustaz. Nanti itu kata yang berlaku, maknanya nak ceritakan berlaku tu. Tapi ditakdirkan Allah, itu yang bab yang sedih. Bab yang saya rasa seronok, tapi waktu yang sama kita rasa sebab. Okay, kenapa? Satu hari itu kami pergi melawat satu masjid yang lama, yang berusia dekat 1000 tahun. Masjid itu berusia dekat 1000 tahun. Masjid yang mempunyai menara yang terlalu tinggi, dibina sebelum Genghis Khan masuk serang kerajaan Mongol. Waktu tersebut datang serang. Dan ceritanya menara itu tujuannya untuk dikenal pasti orang yang datang daripada padang pasir, jarak 50 batu dia dah nampak menara tadi. Tempat menuntut ilmu madrasah yang saya ceritakan tadilah, yang diasaskan oleh Syekh Abdullah Al-Yamani tadi. Baik, pergi dekat situ, satu petang tu ambil gambar. Masuk dalam masjid yang biasa, masjid yang lama, kosong, tak ada orang. Tiba-tiba ada 2 orang budak lelaki pakai kupiah. Dia pakai kupiah pun tak sama kupiah tradisi macam kita lah. Ada orang pakai kupiah
hitam. Tiba-tiba tengok ada yang pakai kopiah putih. Ini pelik ni. Kita pun pergi bagi salam kat dia. Dia pun jawab salam. Kita tanya dia dalam English. Kemudian dia tak boleh jawab dalam English. Dia tanya kita pula, boleh cakap Arab? Saya kata saya boleh cakap Arab. Pokoknya dia boleh cakap Arab. Saya pun bila tengok orang boleh cakap Arab, kita rasa pelik. Di negara Uzbekistan, fahaman agama bahasa dia adalah bahasa Uzbek. Tiba-tiba dia boleh bercakap Arab. Saya pun tanya apa dia buat. Dia kata kami datang nak bersihkan masjid ni. Okey, masjid. Saya kata kamu macam bila, kat mana kamu belajar bahasa Arab? Dia kata saya belajar bahasa Arab dekat satu madrasah. Madrasah ni depan dengan masjid ni. Saya kata hebat. Macam mana kamu belajar bahasa Arab? Tak pergi negara Arab, kamu boleh cakap Arab sebegini sekali. Hebat. Bahasa Arab macam orang Arab cakap. Bahasa Arab yang fusha. Jadi dia kata memang kami belajar 100% pengajaran di madrasah kami adalah bahasa Arab. Dan kami juga kena hafal Al-Quran. Saya kata dah hafal Al-Quran. Dia kata dah 30 ribu. Kawan dia yang semua lagi pun sama. Jadi sebab seronok sangat-sangat kita jumpa orang negara yang macam tu, ada orang yang hafal Al-Quran, boleh cakap Arab. Ramai-ramai kita orang ni sanggup semua keluarkan duit mesti-mesti yang ada kat dalam poket. Sedekah kat dia semua. Dia tolak tapi kita bagi juga kat dia. Last sekali ada seorang yang pergi sekali dengan kita orang tanya. Dia kata ustaz tanya tengok dia ada Facebook ke tidak, nak add dalam Facebook. Orang Malaysia tu buat kat Facebook. Last sekali apa dia jawab? Dia kata minta maaf. Dia kata saya terlalu sibuk dengan belajar Al-Quran, tak sempat nak buat Facebook. Padam buat tak sempat nak Facebook sebab saya terlalu sibuk hafal Al-Quran. Kadang-kadang dia tanya orang tu. Saya pun minta, dia kata boleh tak bawa saya pergi madrasah kamu, saya nak tengok. Dia kata boleh. Dia pun bawa pergi seberang jalan, pergi dekat madrasah dia orang tu. Madrasah yang saya ceritakan ada 114 orang murid yang duduk dalam 114 buah bilik, 2 tingkat. Dan pintu masuk ke bilik mereka ni, setiap pintu masuk ni, dia nak masuk pintunya kecil, dia kena tunduk. Jadi saya tanya apa simboliknya nak masuk ke masjid dan nak masuk ke bilik kena tunduk. Dia kata tunduk itu maksudnya hormat. Nak masuk itu kita kena hormat. Nak tak nak dia mesti kena dalam keadaan yang tunduk. Baik, jadi saya kata boleh tak saya nak jumpa dengan mudir. Dia pun bawa pergi jumpa dengan mudir. Jadi bila jumpa dengan mudir dia sudah tentulah lebih alim. Lebih alim, orang yang hebat dan boleh baca, boleh berbahasa Arab. Saya jemput, saya kata tuan, saya terharu tengok keadaan yang berlaku. Boleh tak saya nak minta waktu tuan untuk berikan sedikit tazkirah, kata-kata nasihat kepada kami yang datang daripada Malaysia, kerana kami lihat keadaan yang cukup pelik. Ada ramai-ramai orang yang tak nak kepada Islam, tiba-tiba ada kumpulan minoriti yang kecil yang masih nakkan lagi kepada Islam. Dia kata okey, tak ada masalah. Dia pun datang dekat tengok lapangan sekolah dia rumah tu tempat ruang yang kosong. Jadi dia berdiri kat situ. Dia pun cerita, saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Antara dia ceritanya, dia kata Syekh Abdullah ni setelah mana dia dapat serang bunuh tentera-tentera Mongol, maka apa dia buat? Diberikan anugerah dan dia minta supaya dibuat sekolah untuk dia. Sekolah dan juga diberikan tanah. Maka sekolah itu dibina pada tanah yang diberikan tadi. Dan nak ceritakan betapa berkatnya sekolah yang dibina tadi, kata Syekh itu, dia kata setelah mana sekolah itu didirikan, tiba-tiba mereka menjumpai emas di tengah-tengah sekolah. Jumpa emas kat tengah-tengah sekolah. Dan emas itulah yang diorang guna untuk bayar gaji-gaji guru dan juga bayar kepada pelajar-pelajar yang datang belajar. Mana gunakan emas yang dijumpai. Kerana Uzbekistan salah satu negara yang mempunyai emas, tapi pada hari ini emasnya semua dah disebut oleh negara Soviet. Kerajaan Soviet Union dah tak ada apa-apa lagi dah. Tinggal sedikit minyak dan gas. Minyak dan gas yang ada pada hari ini, dan juga buah-buahan yang keluar, buah beri, blueberry, blackberry, buah yang jenis beri-beri ini cukup banyak kat sana. Baik, jadi dia pun cerita, saya tanya adakah semua pelajar yang hafal Al-Quran? Ya, semua mereka hafal Al-Quran. Kemudian dia kata lepas dia orang habis belajar apa dia buat? Dia kata selepas dia orang ni habis belajar, kami akan hantar semua pelajar-pelajar ni pergi ke kampung-kampung dan jadi khatib pada setiap masjid-masjid yang ada, menjadi da'i ataupun berdakwah kepada masyarakat. Jadi kami pun minta, kami pun doakan mereka supaya jadi penda'i yang baik, dan dia orang juga doakan kepada kami. Last kali yang paling terakhir, bila kita nak keluar daripada madrasah tu, datang seorang pelajar dia azankan kat depan pintu. Azan kat depan pintu, habis semua yang datang tak menangis belaka. Kerana melihat dalam ramai-ramai orang yang besar, pokoknya ada juga orang yang baik. Lepas tu kita katakan pada hari ini jangan kita risau. Ada
nak memadamkan cahaya-cahaya kebenaran Islam dengan menggunakan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah akan menyempurnakan cahaya tadi walaupun dalam keadaan mereka tak suka. Dan inilah yang berlaku di mana-mana negara sekalipun, walaupun kerajaan dan pemerintah itu tak nak kepada Islam, tetapi mereka tak dapat menghalang hidayah Allah daripada dapat kena kepada orang-orang walaupun orang itu adalah kumpulan yang minoriti sahaja. Dan ini yang berlaku kat sana. Dan kita tengok, kita rasa kita kat sini alhamdulillah, kurang-kurangnya masjid dan surau kita masih lagi mempunyai peranan. Ada lagi orang-orang yang masih mampu untuk menjadi pendakwah nak mengajak kita kepada Islam. Tetapi kita kena berhati-hati, kena beringat, takut kita jadi dalam keadaan yang sama kalau sekiranya kita biarkan masjid dan surau kita lengang tanpa ada aktiviti-aktiviti keislaman yang mampu memberikan tarbiyah kepada penduduk-penduduk ataupun masyarakat setempat. Ini yang kita nak sekali. Bagaimana yang berlaku hari ini. Dahulu kita di Malaysia, orang kampung orang yang paling hampir kepada masjid. Tetapi hari ini dah bertukar, terbalik pula. Orang bandar orang yang makin lagi hampir kepada masjid nak dibandingkan dengan orang kampung. Orang kampung dah tak peduli ke masjid dan surau, orang bandar pula yang suka kepada masjid ini. Kalau tuan-tuan tengok di Selangor, di KL, masjid-masjidnya satu bulan dia orang akan ada 7 hari seminggu, dia orang akan dapat bertemu 1 bulan 14 orang, 15 orang ustaz yang akan mengajar bagi dikirim. 2 minggu sekali seorang dia akan jumpa. Setiap malam akan penuh dengan kelas-kelas pengajaran ini. Maka kalau kita biarkan keadaan dengan cara dibiarkan kosong surau dan masjid, maka keadaan yang begini akan berlaku. Masyarakat kita akan jadi lesu sebagaimana tadi buku yang dikarang oleh almarhum Ustaz Fatih Yakan, iaitu di dalam kebisuan ulama, di dalam kelesuan ulama besok semua kita akan jadi lesu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kembali sedikit perbincangan kita berkaitan tentang yang terakhir, petanda yang terakhir, kisah Nabi kita yang ditawarkan dengan tawaran-tawaran dunia dalam bab perkara ketika mana Nabi nak berdakwah kepada masyarakat penduduk Mekah pada waktu tersebut. Baik, muka surat 141. Qala al-musannifu rahimahullah, kata pengarang kitab ini, dia kata petanda yang ketiga kita dapat ambil pengajaran, iaitu pendirian Nabi SAW terhadap permintaan kaum Quraisy, iaitu syarat untuk mereka ikut Nabi. Wak Quraisy, penduduk musyrikin Mekah kata, wahai Muhammad, kami boleh ikut engkau kalau sekiranya engkau tunjukkan kepada kami petanda-petanda yang jelas, petanda-petanda yang hebat, yang boleh menjadikan bukti yang kamu itu adalah Nabi. Sebagaimana yang berlaku pada zaman dahulu, zaman Nabi, berlaku juga pada zaman kita hari ini. Zaman kita hari ini orang tak akan sedar, orang tak akan suka dan orang tak akan tertarik bila mana mereka melainkan mereka mengetahui pada seseorang itu ada kuasa-kuasa yang tertentu. Pada tempat itu ada kuasa-kuasa yang tertentu, maka orang akan menjadikan tempat itu ataupun manusia itu sebagai tarikat. Kalau tidak ada kuasa-kuasa tadi, maka mereka tak akan ikut. Contohnya, macam kita katakan Syekh Nazim tadi, tarikat Naqsyabandi. Saya tanya orang yang ikut tarikat Naqsyabandi ni, kenapa yang anggap Syekh Nazim ini sebagai syekh yang cukup hebat, yang suci, syekh yang boleh memberikan syafaat kepada mereka. Jadi kata dia, kami dah bertemu dengan syekh tadi dan kami jumpa dia boleh buat ada kuasa-kuasa yang hebat. Katanya, apa kuasa yang hebat yang ada pada Syekh Nazim tadi? Dia kata, satu hari kami jumpa dengan Syekh Nazim tu, dia genggam tangan dia. Kemudian bila dia buka tangan dia, dalam tangan dia ada buah kurma. Dia genggam tangan dia buka tangan dia, ada buah kurma. Saya kata, kalau sekadar buah kurma tak hebat, dia kata pokok boleh keluar emas. Buah kurma berapa duit sangat, dia kata. Tapi dia kata itu kuasa. Disebabkan kuasa-kuasa yang macam tu yang orang ikut dia. Nampak? Sama juga dengan isu Nabi ni. Orang Quraisy nak tengok kehebatan yang ada pada Nabi. Kalau Nabi seorang yang hebat, maknanya mempunyai kehebatan yang luar biasa, baru mereka nak ikut. Dan apa yang mereka minta pada waktu tersebut, turun satu ayat yang Allah ceritakan tentang permintaan orang Quraisy kepada Nabi. Apa kata Allah? Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'ainabin fatufajjirul anhara khilalaha tafjira.
au tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama' wa lan nu'mina li ruqiyika hatta tunzila 'alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Kata Allah dalam Al-Quran, cerita balik tentang permintaan orang kafir Quraisy kepada Nabi. Apa mereka kata? Wahai Muhammad, kami sama sekali tak percaya kepada engkau, sehingga kalau sekiranya engkau mampu keluarkan, pancarkan mata air daripada bumi untuk kami. Kerana di Mekah ini tidak ada mata air melainkan air Zam-Zam sahaja. Jadi kalau kamu orang yang hebat, tolong keluarkan daripada bumi ini, iaitu mata air. Dia orang nak tengok mukjizat Nabi. Baik. Ataupun kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, kamu jadikan kepada kami kebun kurma dan anggur, dan kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya. Kamu buat satu kebun, jadikan kat tengah-tengah kebun itu ada sungai. Kerana orang Mekah tak ada sungai, jadi dia nak benda yang luar biasa. Kemudian atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping ke atas kami, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Dia kata turunkan Tuhan engkau Allah dan bawa malaikat-malaikat sekali duduk pada depan kami untuk kami beriman kepada Tuhan engkau. Dan katakanlah, dan jadikan, turunkan, bawakan kepada kami kitab Al-Quran. Kamu naik ke atas langit dan kamu turun pula bawa satu kitab yang boleh kami percaya dengan kitab itu supaya kami dapat baca. Maka kata Allah kepada Nabi, qul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, maha suci Tuhanku, bukanlah aku ini melainkan hanya seorang manusia yang menjadi rasul. Allah suruh Nabi jawab, aku tak ada kuasa apa-apa, aku manusia macam kamu juga. Apa tujuannya Allah minta macam tu? Kata pengarang ini, kenapa Allah tak makbulkan permintaan orang kafir Quraisy? Di waktu mereka memerlukan satu benda sebagai dalil untuk mereka beriman, kenapa Allah tak makbulkan? Kata mufassirin kebanyakannya, tujuan Allah tak makbulkan bukan kerana nak katakan Allah tidak berkuasa, ataupun bukan nak katakan Nabi itu tidak benar, tetapi kerana Allah mengetahui orang yang minta itu adalah orang yang sengaja nak mengejek, dan dia tak ingin sikit pun untuk nak ikut dakwah Nabi. Sebagaimana kaum Nabi Saleh alaihi salam. Kalau tuan-tuan buka cerita tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam, diminta oleh kaum Nabi Saleh, wahai Saleh, kalau engkau betul-betul Nabi, kau keluarkan daripada bukit batu ini seekor unta. Jadi dia kata, kalau aku keluarkan, apa kamu nak buat? Kami akan beriman dengan engkau. Baik, kata Nabi Allah Saleh minta kepada Allah, ya Tuhanku, keluarkanlah unta daripada bukit batu ini supaya kau mampu dapat menerima risalah yang aku bawa. Dan Allah perkenankan doa Nabi Allah Saleh, dikeluarkan daripada batu seekor unta yang hidup. Kemudian mereka mengatakan, kami tak percaya, itu tak berapa hebat lagi wahai Saleh, kami nak benda yang lebih hebat. Boleh tak kau minta unta yang dikeluarkan daripada batu ini pergi minum air dalam satu tasik, minum sampai kering, dan kemudiannya pula keluarkan air itu menjadi susu daripada mulut dia, daripada susu dia. Maka Nabi Allah berkata, kalau boleh, apa kamu dapat? Kali ini kami akan beriman. Akhir sekali, unta tadi pergi minum, sedut semua air dalam tasik dan keluarkan menjadi susu. Mereka masih lagi tak beriman. Maka kata Nabi Allah Saleh, kau telah mempermainkan aku. Maka kata mereka, kalau kami tak kira engkau ahli sihir, kami akan bunuh unta ini. Kata Nabi Allah Saleh, jangan kamu bunuh, melainkan Allah akan turunkan azab kepada kamu. Kata mereka, kami tetap nak bunuh, kami nak tengok kebenaran risalah yang kamu bawa. Kata Nabi Allah Saleh, jangan kamu bunuh, melainkan setelah kamu bunuh, sudah pasti Allah akan turunkan azab. Akhir sekali dibunuh juga unta. Bila dah dapat bunuh unta, tiba-tiba azab belum lagi sampai. Yang pergi pula kepada Nabi Saleh mengejek pula. Dia kata, hey Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Saleh, dia kata, kau kata Allah akan turunkan azab. Ini kenapa kami dah sembelih tapi Allah tak turunkan lagi? Maka dikatakan pada hari yang ketiga selepas orang sembelih, Allah jadikan muka mereka jadi merah, kemudian berubah jadi, saya tak ingat warna kuning ataupun warna biru. Okey, kemudian berubah yang terakhir menjadi warna hitam, dan Allah turunkan ke atas mereka iaitu satu pekikan, sama ada pekikan ataupun kilat macam itulah, satu bala petaka yang turun menyebabkan semua daripada mereka mati pada waktu itu.
risalah Nabi Allah Saleh alaihi wasallam. Dan ini yang berlaku kepada Nabi. Mereka minta Nabi turunkan kepada mereka benda yang berbagai, tetapi Allah tak makbulkan. Kenapa Allah tak makbulkan? Kerana Allah mengetahui yang mana mereka sengaja nak mengejek Nabi. Kalau diturunkan pun mereka tetap takkan beriman tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah sebut, walau fatahna alaihim baban minas sama' fadhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukirat absaruna bal nahnu qaumun musharun. Dan jika seandainya kami bukakan kepada mereka salah satu dari pintu langit, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Ini berapa ramai orang-orang Yahudi, orang-orang Barat yang kaji tentang Islam. Dia tahu tentang kebenaran Islam. Lebih-lebih lagi orang Yahudi. Kitab Al-Quran yang naskah yang asal yang ditulis oleh Zaid bin Harithah. Saya pergi ke Uzbek, kitab Al-Quran tu asalnya diambil tentera Soviet, rampas tu buat balik ke negara mereka. Akhir sekali dia orang minta mula selepas dia orang dah merdeka dengan menggunakan UNESCO, kalau tak salah saya, minta supaya dipulangkan kembali naskah tadi. Jadi bila dipulangkan naskah tadi, rupanya dah hilang beberapa bahagian dalam naskah Al-Quran yang asal 30 dulu itu dah pun dihilangkan. Dan beberapa kitab-kitab yang hebat, antaranya kitab-kitab berkaitan tentang astronomi, kebanyakannya datang daripada sana, datang daripada Bukhara dan juga Samarkand. Mana ulama-ulama yang berhubung kait dengan ilmu astronomi dan juga ilmu sains ini banyak datang daripada sana. Dan kitab-kitab itu semuanya dah pun dicuri oleh mereka. Kenapa mereka curi? Yang pertama, kerana mereka mengetahui agama Islam, agama yang menitik beratkan soal ilmu. Yang keduanya pula, mereka nak tahu tentang kebenaran-kebenaran. Tidak ada agama yang ceritakan benda yang benar melainkan Islam semata-mata. Sebab itulah orang-orang Barat mengkaji tentang hadis-hadis Nabi dan mereka mengkaji tentang Al-Quran. Tetapi tujuan mereka mengkaji bukan nak cari kebenaran, tapi mereka nak cari benda-benda yang boleh mereka jadikan sebagai jarum-jarum suntikan yang boleh untuk melemahkan iman yang ada pada umat Islam. Inilah yang berlaku kepada kita pada hari ini. Maka sebab itu kita kata kita yang hidup pada hari ini tak perlu untuk kita percaya beriman dengan agama kita. Kita nak tunggu datang puasa-puasa yang ajaib, benda-benda yang pelik. Cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita, iaitu Al-Quran pun dah memadai untuk nak menunjukkan tentang kebenaran agama ini. Ramai orang, kita orang Islam hari ini, kita kadang-kadang dalam bab keimanan kita, kepercayaan kita tak sampai ke tahap iman yang betul-betul sebenar. Sebab tu ada hari orang bertanya, Ustaz, Ustaz kata nak pagar rumah baca ayat Al-Kursi. Kenapa saya baca ayat Al-Kursi? Dah 3 malam saya baca, malam yang ketiga pencuri masuk rumah saya. Adakah salah ayat ataupun salah saya? Cara bacaan yang salah. Kenapa berlaku keadaan yang macam itu? Bagi ulama mengatakan kerana hubungan hati kita dengan Al-Quran, iman kita dan kepercayaan kita dengan Al-Quran pun tak bermana. Hari ini kalau kita betul-betul percaya kepada Al-Quran, nescaya kita akan jadikan Al-Quran itu sebagai perlembagaan bergerak bagi kita. Tapi hari ini disebabkan oleh kerana kita jadikan Al-Quran sebagai kadang-kadang sebagai bacaan sahaja, kadang-kadang hanya sekadar hiasan, dan ini yang berlaku. Bagaimana yang berlaku di negara-negara yang lain hari ini, sebagai berlaku Uzbekistan. Al-Quran yang lama-lama menjadi letakkan, framekan dan tunjuk ini Al-Quran yang lama, tak ada seorang pun yang nak ikut Al-Quran tadi. Maka Al-Quran benda yang paling hebat. Lepas tu saya pernah cerita dahulu, berlaku satu kes dekat Padang. Kain sejadah terbentuk cara orang sedang bersolat. Jadi bergerak kita kat Malaysia ni, sampai masuk dalam TV, panggil wartawan, datang cerita tentang kain sejadah yang bentuk macam orang pernah solat dalam surau. Jadi dia orang pun pergilah temu ramah orang kampung, temu ramah budak-budak yang jumpa beberapa sekali. Tanya adik, bila adik tengok petang kami tengah duduk main-main, tiba-tiba tengok dalam surau kain sejadah tengah solat. Kami balik panggil mak kami, meramah pula seorang makcik daripada bedak makcik tu kata, dia kata tulah makcik ucap syukur tak Allah, mana Allah tunjukkan tak makcik kebenarannya. Kebenaran apa? Kebenaran tengok kes jalan sedang solat. Jadi ada orang tanya saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz dijumpai kain sejadah sedang bersolat? Saya kata, kamu nak suruh saya cakap apa? Kain sejadah itu benda yang ajaib. Saya kata,
yang ajaib. Di Perlis, dia orang jumpa satu pokok yang mengeluarkan seakan-akan warna susu. Bukan pokok ketam, dia keluar macam susu. Nah, macam susu, bukan pokok ketam, tapi keluar susu. Apa orang mampu buat? Ada seorang yang sakit kulit, dia pergi ambil susu tadi, pergi sapu dekat kulit dia, tiba-tiba lega. Baik, apa jadi? Maka heboh satu kulit, orang tak pergi ambil dorek pokok tadi tu, ambil susu dia, jadi tak buat kerana percaya pokok itu boleh menyembuhkan penyakit kulit. Berlaku juga satu tempat, air hitam belah dekat mana saya tak ingat. Tiba-tiba keluar satu mata air yang keluar air membok-bok. Maka seorang pergi ambil air tadi, minum sakit yang tertentu, tiba-tiba dia baik. Apa berlaku? Dia pun pergi cerita kat orang, air tadi air yang hebat, air yang keluar daripada bumi, mata air yang boleh menyembuhkan penyakit. Ramai orang beratur panjang, parking kereta yang panjang, mata-mata nak pergi berebut nak ambil air tadi, kerana percaya air tadi boleh menyembuhkan penyakit. Tengok, Allah nak uji bukan yang susah. Allah berikan sebatang pokok, Allah bagikan air keluar daripada bumi. Nak tengok manusia percaya ke Allah ke? Percaya ke pokok. Kenapa berlaku sedemikian? Kerana kita suka kepada benda yang ajaib, benda yang pelik. Tapi kalau kita tengok dalam ilmu akidah, perkara yang ajaib ini dia ada kaedah dia. Ilmu akidah menyebut benda yang ajaib ini dinamakan, yang pertama ajaib dinamakan mukjizat. Yang kedua ajaib ini dinamakan karamah. Diberikan kepada wali. Mukjizat diberikan kepada Nabi nak menunjukkan kenabian dia. Karamah diberikan kepada wali kerana amalan dan dekatnya dia dengan Allah. Yang ketiga dipanggil i'anah. I'anah ni bantuan Allah kepada hamba-hamba Allah yang dia kehendaki. Contoh orang aksiden. Ada seorang pelajar IMU naik kereta Satria Neo. Dia aksiden, kereta dia hancur. Tapi orang tak jadi apa-apa, hanya cadar sikit ke dia. Semua orang pelik, orang tanya dia, kalau yang tadi kau ada baca doa atau apa? Dia kata tak baca apa-apa, bismillah, aku tak baca. Maka ini dinamakan i'anah, bantuan Allah nak bagi kat dia. Orang jatuh ke batu-batu, tiba-tiba tak mati. Pada akal, logiknya mati tapi tak mati. Ini dia panggil i'anah. Yang keempat dia panggil istidraj. Istidraj ni adalah bantuan Allah terutama kepada ahli sihir, orang-orang kafir dan orang-orang yang tertentu. Tujuannya nak bagi manusia yang lain sesat kalau mereka ikut dia. Contoh ahli sihir Fir'aun, ahli sihir yang wujud pada zaman dahulu sampailah kepada zaman hari ini. Yang mana ahli sihir ini Allah bukakan hati mereka dan dia orang boleh nampak benda yang manusia lain tak boleh nampak. Apa tujuannya? Nak tengok manusia percaya kepada dia ataupun percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak mengaji dia akan percaya kepada orang-orang yang macam ni. Sebab tu ini pendirian kita, kepercayaan kita kepada Bomoh tu boleh percaya tapi terhad ada cara yang tertentu. Tak boleh kita katakan Bomoh itulah yang menyembuhkan. Tidak, yang menyembuhkan tetap Allah, cuma Allah berikan kepada dia kelebihan yang tertentu yang Allah berikan. Baik, maka dalam Islam dipanggil benda yang pelik ini sebagai amrul kharifun lil adat. Perkara yang berlawanan dengan adat barulah dinamakan ajaib. Baik, saya pun tanya, orang yang tanya berkaitan dengan sejadah tadi. Kalau laki sejadah yang duduk bertenggek macam orang solat itu dikatakan benda yang ajaib, saya kata itu bukan benda ajaib. Kerana benda ajaib ni benda yang manusia tak mampu buat. Sejadah itu benda yang manusia boleh buat, maka tak ajaib. Lain kalau sejadah itu berada di awang-awangan, ikat pun tidak, tiang ada, bawah ada pun tidak juga, maka itu ajaib. Tapi kalau bertenggek ke atas simen, atas lantai dalam bentuk orang solat, tidak dinamakan ajaib. Okey, baik. Kenapa? Saya kata kalau kita nak buat macam gambar orang sedang bersolat, orang-orang perempuan, makcik-makcik pada dia buat kebahan, dia boleh buat lebih hebat lagi. Dia boleh buat kita dah jadi kereta kebal pun boleh. Jadi katil pun boleh. Jadi kereta boleh, jadi koyuk, jadi rumah pun boleh buat. Kalau dia nak buat kita dah tu. Ini cuba tanya tengok. Hari orang buat hantaran, kain tola dia boleh buat bentuk kipas, dia boleh buat kain tola bentuk rumah. Duit dia boleh susun macam-macam bentuk yang dia boleh buat. So kadang nak buat bentuk orang solat bertenggek ada masalah. Habis itu apa yang ajaib? Saya kata kenapa kita tak nampak benda yang Allah berikan kepada kita? Apa benda yang ajaib tadi? Iaitu Al-Quran. Berapa ramai orang yang mendapat petunjuk dan hidayah hanya dalam Al-Quran. Berapa ramai orang yang mendapat kebenaran kalau sekiranya mereka mengkaji hanya dengan Al-Quran dan hanya dengan Islam ataupun datang daripada sunnah Nabi SAW. Dua malam lepas ada orang jemput saya pergi belah mulut. Orang baru lahir, budak baru lahir 3 bulan dah baru belah mulut. Tak pulang. Sebelum saya belah mulut, kita bagi sedikit tazkirah, kita cerita kat orang tuan-tuan dalam Islam. Belah mulut ni sebenarnya
dan diberikan nama dan juga akikah pada hari yang ke-7. Adapun belah mulut ini pada hari dilahirkan, sunat. Hari dilahirkan, keluar saja terus belah mulut. Apa rahsia dia? Rahsia dia Nabi buat, tapi Nabi tak ceritakan rahsia dia. Nabi, sahabat pun tak tahu, kita pun tak tahu. Siapa yang pergi kaji? Iaitu pakar-pakar saintis, doktor-doktor dan sebagainya. Saya baca satu kajian tentang bab belah mulut ni. Dia orang buat kajian, kenapa orang Islam dia belah mulut baby, tahnik, mulut baby waktu dilahirkan. Dia orang buat kajian, iaitu dia ambil dua grup baby, 10 orang. 10 yang pertama ni baby yang baru dilahirkan diberikan makan benda yang manisan macam madu keluar dan sebagainya. 10 orang. 10 yang kedua pula dia tak berikan apa-apa manisan. Keluar saja tak berikan apa-apa. Sampai seketika maka dia ambil jarum, dia cucuk kaki. Cucuk kaki bagi mendapat nak ambil nak test darah dia. Maka baby yang ambil manisan tadi, benda yang manis tadi, dia menangisnya sekejap sahaja. Dan bayi yang tak minum, tak makan manisan tadi, dia menangis dalam kadar yang lama. Maka kat situ mereka mengatakan rupa-rupanya manis itu memberi kesan kepada bayi tadi dalam bab menangis ataupun menahan kesakitan ataupun tidak. Ini kelebihan dulu yang ada, yang Nabi buat. Sebab itu diminta kita dengan tamat ataupun apa-apa jenis manisan, kerana dua benda ni benda yang memberi manfaat kepada bayi itu dari sudut sains, bukan dari sudut akidah semata-mata. Begitu juga dari sudut sains pun ada juga fadilat yang tertentu. Sama juga dalam bab kita pelik, Nabi sebut kepada kita, "Idza saqata ghubab fi ina'i ahadikum." Bila mana jatuh seekor lalat ke dalam minuman ataupun makanan kamu, falyamisha falnadraha fa inna fi ihda janahi hidaan wa fil akhari shifaan. Kenapa? Bila jatuh lalat dalam makanan ataupun minuman kita, hendaklah dicelupkan lalat tadi, kemudian dibuang dia. Kerana salah satu daripada sayap lalat itu mempunyai penawar, salah satunya lagi pula mempunyai racun. Baik, jadi orang zaman dahulu, sahabat-sahabat tak tanya Nabi. Sahabat ni dia dengar saja terus dia beramal. Zaman tabi'in tak tanya, dia orang tak pernah mengkaji. Bila orang mengkaji? Tahun 1995 dia buat kajian. Saya ingat berlaku 2 kes. Kes pertama berlaku di Mesir, di Al-Azhar. Seorang pensyarah ulama daripada Al-Azhar dikutuk habis-habisan oleh seluruh ulama Al-Azhar yang lain kerana dia telah menulis satu tesis dengan cara menolak hadis ini dengan mengatakan hadis ini bukan hadis yang sahih. Kerana pelik Nabi suruh buat benda yang macam ni, benda yang kotor. Akhir sekali seorang doktor telah mengkaji tentang ambil lalat dan kaji apa kebaikan yang ada pada lalat dan apa yang ada pada sayap. Setelah mana dikaji, maka diketahui rupa-rupanya lalat ini dia duduk pada tempat yang kotor. Bila dia duduk pada tempat yang kotor, maka dia memerlukan antibodi yang kuat. Maka antibodi itulah yang Nabi sebutkan sebagai penawar. Maknanya dalam diri lalat itu ada antibodi yang kuat dan banyak, dan sebahagiannya pula adalah racun. Dibiarkan, dia akan jadi racun. Dicelup dan dibuang, dia akan jadi penawar, dia akan sekal dalam itu. Sebab itu Nabi sebut buat. Maka bila mereka mengkaji dan melihat pula dengan hadis yang Nabi sebut, semuanya merasa terkejut dengan penemuan yang dilakukan tadi. Ini yang kita katakan kehebatan yang terdapat di dalam Islam. Kalau kita kaji, kita akan jumpa. Kerana Islam itu bertunjangkan dengan ilmiah ataupun dengan ilmu, bukan hanya sekadar percaya kepada perkara-perkara ajaib semata-mata. Baik, wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang, iaitu dalam bab yang seterusnya, pemulawan ekonomi. Pemulawan ekonomi oleh kuah kafir Quraisy kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dengan cara dipulaukan mereka, dianak tirikan mereka, di stop, tak beri bantuan